ibarat satu proses orang kata tu induce hallucination. Okey. Suluk ni kalau kita nak fikir, dia retreat lah. Retreat from the world for a while. It's fine. Tapi bila retreat itu bergelap dekat bawah tanah, ada yang dalam keranda. Itu saya nak masukkan. Kan ada sebahagian tu proses suluk dia tu, kita kata tempat tidur tu tak sedapkan lah. Kan letak atas Batu, kayu, dipendekkan, duduk pun tidur macam tu. Lepas tu makanan pun dikurangkan, kemudian berzikir dalam keadaan gelap. Saya tak tahulah sama ada benda ni orang kata menyumbang juga atau tak. Diberikan zikir yang terlalu banyak untuk dihabiskan dalam masa yang singkat. Jadi tidur tu pun memang cukup-cukup. Kejap bangun. Dia tak akan boleh tidur nyenyak. Betul tak? Dia tak akan boleh tidur nyenyak. Dia orang bila duduk pun dia orang tak kasi you bersandar. Bila zikir dekat khalwah tu, suluk tu, tak boleh bersandar. Kaki tak boleh berlunjur. Awak kena duduk bersila begitu all the way. Betul. Lepas tu tidur pula, tempat tidur tu sengaja tidak diselesakan supaya awak tak boleh deep sleep. Awak akan tidur terbangun. You go mad. But you think that you are not mad. You think that you are spiritual. Padahal itu proses menggilakan awak, menghilangkan kewarasan awak supaya mudah untuk awak nampak. Besar tak apa yang saya cakap ni? Ke benda kecil je? Ini dramatization syaitani bagi saya. Supaya orang terpedaya dan berapa ratus ribu, juta orang ikut teknik seperti ini. Dan ada lagi beratus nak masuk khalwah. Tunggu Syekh hantar khalwah. Tunggu Syekh hantar dalam suluk. Dan siapa dah keluar suluk dia anggap dah makam lebih tinggi sikit. Allah. Siapa keluar suluk dah ada, boleh jadi Syekh dah. Bila jadi Syekh, okey. Satu bab induced hallucination. Saya tak nafikan. It may be a direct cause for their hallucinations. Tak percaya saya, tanya psikologis, psychiatrist. Awak jangan kata ni amalan tarikat. Awak tanya dia, doktor, kalau seseorang ni dia setiap hari dia duduk kat bilik gelap, lepas tu dia tak tidur betul, setiap every half an hour dia bangun, dia sengaja bangunkan diri dia tak alarm ke apa ke. Lepas tu dia visualize image tertentu, dia sebut gambaran image tu, dia kurangkan makan, kurangkan minum. Doktor rasa dia possible ke dia hallucinate? Tak percaya saya kan? Okey, awak kalau tak percaya saya, tanya dia orang, tanya doctors. Even GPs will tell you, boleh, it's not good for the mind, it's not good for the brain. Tapi benda ni dia amalkan dalam yang dianggap sebagai jalan ketuhanan. Sebenarnya bukan ketuhan. Ini jalan khayal, jalan delusi. Kritikan kami kepada ni dia bukan kritikan pada buahnya saja ke, cawangnya saja ke, tapi kepada akarnya sekali. Kalau awak tengok is a whole, apa kita kata, interconnected system. Sufi Batini ni kalau awak nak faham, tu yang Syekh kata tadi tu. It's a whole package program yang merosakkan umat Islam dan menjauhkan umat Islam dari agamanya. Kalau kita tengok Ibn Arabi, dia jelaskan, dia ada tulis syarat-syarat khalwah. Ada 4 syarat utama. Dia bagi as-samtu wal-ju'u wal-uzlatu was-sahr. Ini 4 rukun ni, apa tu? Jangan cakap. Senyap. Sepanjang-panjang proses khalwah tu senyap. So jangan cakap dengan orang lah. Zikir okey. Lepas tu al-ju', kena berlapar. Kena rasa lapar tu. Nombor 3, uzlah, jauh daripada orang. Nombor 4, kurangkan tidur. Kena berjaga selalu. Dia pun buat. Dia sampai duduk dekat dalam kubur. Kawasan perkuburan, dia duduk dalam liang lahat. Lepas tu dia start bercakap dengan roh. So ni, kita ambil agama kita daripada orang yang ting-tong sebenarnya. Dan orang yang sengaja menting-tongkan diri mereka. Lepas tu diangkat menjadi Syekhul Akbar, menjadi wali besar, kutub. Pandai menulis lah. Awak tanya orang-orang yang ambil psychedelic, dia akan kata dengan awak, waktu ambil itulah the flow of writing tu luar biasa. The power of imagination waktu awak ambil, berbuku-buku boleh siap. Ada writers yang write under influence of psychedelics. Google je. Ada famous writers, they write under the influences of psychedelics. And they will tell you, kalau aku tak ambil, aku tak sekreatif ini. Aku punya writing tidak sehebat ini. Sebab tu bila awak baca buku diorang rasa, macam mana dia boleh fikir macam ni? Sebab dia tak gunakan otak yang macam awak ada.
Dia pakai benda lain. That's why you can't imagine how they write such things. Dan dia boleh melirik-lirik tu sampai berjilid-jilid. Benda yang kita nak cari connection, lepas tu dia tuduh, hang tak faham. Hang belum makam lagi. Kan? Cubalah saya jemput, baca penulisan orang-orang yang memang mengaku dia tulis under psychedelic influence. Lepas tu bandingkan dengan tulisan orang-orang ini. Awak akan nampak persamaan yang amat ketara. Amat ketara. So saya harap ni termasuk dalam sumbangan saya kepada masyarakat untuk ingatkan tentang hakikat ini. Saya rasa tak ada orang lagi kot kat Malaysia ni yang cakap isu ni. Dalam sejarah. Bahkan di tanah Arab pun orang tak cerita benda ni. Saya harap satu hari ini sampai juga kepada mereka. Saya Suruhan, check saja. Don't dismiss what I say. Just check it. Betul ke tidak? If you don't believe me, call psychiatrist yang sufi. Kan? So tak bias. Ada. Mesti ada. Psikologi, psychiatrist yang dia ada inclination kesufian. Suruh dia buat kajian. Suruh dia tengok proses suluk tu macam mana. Suruh dia tengok proses khaluah tu macam mana. Siapa nama seorang tok apa ni, dia siap ada dia punya tempat khaluah kat bawah tanah dalam keranda. Siapa pernah tengok? Apa tok apa? Tok Selehong apa? Saya lupa. Kan? Something like that. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Yang saya ingat Tok Selehong apa. Dia orang tunjuk, bangga kan. Saya cakap, jangan buat benda ni. Bahaya. Ini bukan tasawuf. Ini rahbaniyah. Bahkan Saharah pun buat benda tu. Tukang-tukang sihir pun buat. Itu bab hallucination. Bab seruan kepada syaitan, cerita lain. Bila syaitan, dia senang untuk menguasai awak. Bila awak tengah semangat, tengah kuat, tengah sharp ke bila awak tengah half asleep, half awake, tak tidur malam, lapar. Bila awak senang, vulnerable to be played around? Lemah. Tengah ngantuk sangat, bergelap sangat. Itulah dia boleh menguasai awak dengan sangat mudah. Semoga Allah selamatkan kita, masyarakat kita, keluarga kita daripada perkara-perkara ini. Saya minta muhasabah saja. Saya bukan minta telan apa saya cakap. Kalau awak telan semua saya cakap, awak pun dah taklid buta juga. Kan? Balik cek. Apa saya cakap, buku saya cadang, pergilah baca. Cek, mungkin saya salah faham buku tu. Kan? Saya sebut nama tadi, Oliver Sacks. Carilah buku tu balik. Jangan Ustaz Nur dah cakap, mestilah betul. That means you are the same. Faham? You are the same if you do that. Jangan, balik cek. Dia cek ni bukan nak kritikal sangat. Cek, setiap patah Ustaz Nur, salah ni kan. Bukan. Mungkin bila awak rujuk buku yang sama, awak faham lebih daripada saya. Kan? Awak baca buku tu fully, you understand better. Itu faedah. So kita tambah ilmu masing-masing. Tok Selehong, Selehong betul. Selehor. Ada dua-dua. Oh. Selehong dia. Selehor pun ada, Selehong pun ada. Tak tahu mana satu betul. Tapi betul ke ada tempat suluk tu? Ni komen begitu. Okay.